Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak polis dan pada pagi di airport itu memang pihak polis yang beruniform cukupnya ramai lah, lebih ramai daripada apabila saya menteri dulu pun, ya. So ini nampak mereka mengambil berat tentang peristiwa dan kemungkinan bahaya yang akan menimpa saya. Atas kerjasama mereka dan perlindungan itu saya ucapkan terima kasih. Peristiwa ini semua berlaku oleh kerana saya dalam program Jom Channel telah mengeluarkan kata-kata yang tidak disenangi oleh ahli-ahli PAS yang begitu taksub. Semasa dalam Jom Channel FB Live, saya ditanya melalui soalan FB apa pandangan saya apabila dinyatakan oleh bahawa bagi mereka yang ingin mempelajari mengenai politik Islam, maka mereka perlu dampingi PAS, ya. Kerana contohnya adalah dengan PAS, ya. Bila saya dengar soalan itu, saya tergelak, ya. Saya tergelak, ya. Bukan buat-buat, pasal saya tersentak dan terkejut dengan soalan itu. Kerana kita sedang berada dalam satu keadaan kita membincangkan soal kerajaan pintu belakang, dan bagaimana semua pihak begitu tidak mahu terpalit dengan istilah kerajaan pintu belakang kerana ia amat memalukan. Tetapi pada ketika yang sama Haji Hadi mengatakan bukan pintu belakang, ikut atap, ya. Lalu lebih teruk, tapi pada masa yang sama menganggarkan ataupun menggambarkan bahawa PAS ini adalah contoh politik Islam yang terbaik yang boleh diikuti oleh satu dunia, ya. Lalu bila soalan itu dikemukakan, memang saya tergelak dan saya bahawa apa yang dikatakan oleh Haji Hadi itu kita tak boleh kira dia sudah tak berapa senter. Ni yang menyebabkan tetapi bukan dia yang tak berapa senter, tetapi kenyataan dia tak berapa senter, ya. So kalau nak tengok dalam FB Live punya video tu memang ada, ya. Tapi tak apa, saya pun sebenarnya ni yang kenyataan media yang isu yang kedua, di mana saya telah dihubungi oleh Penasihat Umum Amanah menyerang secara peribadi terhadap Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, di mana saya telah berkata Presiden PAS sudah tidak center apabila beliau berkata sesiapa yang ingin mempelajari politik Islam boleh rujuk pada PAS, ya. Saya dengan ini menarik balik perkataan Presiden PAS sudah tidak center dan meminta maaf. Ini kerana saya tidak berniat untuk membuat serangan peribadi terhadap beliau, ya. Tak ada untungnya kita buat serangan peribadi pun. Tapi kenyataannya saya tetap mempertahankan hujah saya bahawa PAS bukan model politik Islam. Bagi saya, Ustaz Hadi telah mengkhianati perjuangan PAS yang sebenar, yang ingin menghayati perjuangan Islam yang bebas perkauman dan bebas penyelewengan, apabila beliau sedia untuk bekerjasama dengan UMNO dan menyertai pula Kerajaan Perikatan Nasional. Sesiapa yang mengikuti sejarah PAS sejak dari awal lagi, ketika kepimpinan almarhum Datuk Muhammad Asri Muda ditolak oleh perwakilan PAS pada tahun 1982. Wah, ni cerita lama ni. 1982. Perjuangan yang ingin dibawa adalah perjuangan Islam yang bebas dari perkauman dan penyelewengan. Pada ketika itu, media menggambarkan Turks dalam PAS, ya, ambil alih PAS kerana tolak pendekatan PAS yang dibawa oleh almarhum Datuk Asri Muda, ya. Oleh itu, sikap bersama kerajaan pintu belakang dan tebukan atap
Perikatan Nasional adalah jauh tersasar dari perjuangan yang dibawa kepimpinan almarhum Ustaz Fadil dan almarhum Tok Guru Ni Aziz. Pada PAS telah mengalami satu pemberontakan dalaman di mana kepimpinan baru telah ambil alih. Antara mereka Haji Hadi sendiri bersama dengan almarhum Ustaz Fadil Muhammad Nur dan Tok Guru Ni Aziz, almarhum Tok Guru Ni Aziz, nak asaskan perjuangan Islam yang bebas perkauman dan menolak penyelewengan. Itulah sebabnya pada 1983 ucapan dasar Muktamar PAS 1983 adalah menentang kezaliman. Pada 1984 ucapan dasar adalah menggempur pemikiran asabiah ataupun kebangsaan Melayu yang melampau. So tu PAS yang baru yang ingin dibawa oleh golongan reformis dalam PAS pada ketika itu, yang saya pun bersama dengan mereka. Saya ingin juga berkata, apa yang berlaku kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad sekarang sama dengan apa yang dialami kami. Tun Dr. Mahathir berkata, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengkhianati perjuangan bersatu. Apa tu perjuangan bersatu? Ya. Kerana perjuangan bersatu adalah untuk membina parti Melayu yang bebas rasuah untuk gantikan UMNO. Ya. Ni yang apa yang Tun Mahathir nak buat. Dia tubuhkan parti bersatu, parti Melayu, tapi dia nak pemimpin-pemimpin yang bersih. Dan dia pilih yang daripada UMNO untuk bersama dengan bersatu, dengan harapan parti Melayu bersatu ini akan menjadi parti Melayu yang baru, bebas rasuah, dan yang mana yang kotor, yang bergelumang dengan rasuah, mereka kekal dalam UMNO dan UMNO akan ditolak. Ini perjuangan bersatu, ya. Dengan Tan Sri Muhyiddin membawa bersatu keluar daripada PH dan bersekongkol membentuk kerajaan Perikatan Nasional bersama UMNO, maka matlamat ini telah dikhianati Muhyiddin. Ya. So maknanya seperti mana PAS dikhianati oleh Haji Hadi kerana membawa PAS kembali kepada perjuangan yang seperti mana yang pernah dibawa oleh almarhum Datuk Asri Muda. Sekarang ni, tapi itu memakan masa lah, yes, daripada time Yusof Rawa almarhum menjadi presiden, lepas tu Ustaz Fadil menjadi presiden almarhum Ustaz Fadil, lepas tu almarhum Tok Guru Ni Aziz sebagai Mursyidul Am. Walaupun Haji Hadi sebagai presiden, dia masih tak boleh lagi, ya, walaupun dia dah mula melakukannya secara diam. Tapi akhirnya bila Tok Guru pun meninggal, ya, maka dia bawa PAS balik one full circle, balik menjadi seperti PAS zaman. Apa yang dilakukan oleh Muhyiddin adalah sama. Dia akan bawa bersatu balik menjadi seperti UMNO, kerana sekarang ini dia duduk, dia bersekongkol dengan UMNO. Dan itulah sebabnya kenapa Tun Mahathir kata Muhyiddin mengkhianati bukan dirinya tetapi perjuangan parti. Ya. Okay. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Ustaz Zaman Awang kerana memain peranannya sebagai ulama dan pemimpin. Beliau menegur dan menasihat saya apabila kata-kata saya terlanjur. Dan inilah antara peranan terpenting ulama, membimbing dan menasihati, bukan mengapi-api atau mencari dalil menegakkan benang basah. Saya sebenarnya tunggu sampai hari ini kerana nak beri peluang kepada pemimpin-pemimpin PAS untuk menegur pengikut-pengikut mereka yang cenderung kepada keganasan.
malangnya saya dapati semua kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh pemimpin PAS mengutuk saya dan tak ada menegur langsung tindakan melampau cenderung ke arah yang ditunjukkan oleh ahli-ahli dan penyokong-penyokong mereka. Ini bezanya di antara peranan ulama dalam Parti Amanah Negara dan peranan ulama dalam Parti PAS. Parti PAS malangnya seolah-olah menggalakkan dan cenderung kepada pendekatan yang tidak berakhlak dan tidak menghormati undang-undang. Ya. Tapi Parti Amanah Negara, kita berpegang kepada dan ulama-ulama kita menegur walaupun pimpinan di kalanganlah pimpinan yang di peringkat atasan. Wallahu a'lam. Masih ada apa-apa soalan? Tak ada. Dia selalunya tak ada soalan ni, sama ada saya punya kenyataan cukup jelas ataupun langsung tak faham apa-apa. Okey. Minum air dulu. Ambil gambar je boleh. Okey. Ada soalan? Kalau ada cepat, kalau tak kita boleh wrap up. Dia punya kenyataan dia ada yang tertulis tapi very brief lah. Ya, kenyataan media dia. Dan bukan berhubung dengan apa yang berlaku malam pada malam Sabtu itu, atau malam Jumaat itu, Jumaat malam Sabtu itu, tetapi berhubung dengan yang bahagian itu. Itu pun ada. Okey. Ada soalan? Berarti yang kata Selangor ni katanya kerajaan sekarang ni sepaham saya apa yang disebutkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ialah supaya kita jangan mempertikaikan kesahihan kerajaan itu, ya. Dan istilah sebenarnya istilah kerajaan pintu belakang bukan merupakan satu istilah yang menolak hakikat bahawa kerajaan itu sah, ya, kerana dalam ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, beliau menegaskan bahawa yang di-Pertuan Agong telah menggunakan kuasanya seperti mana mengikut di dalam perlembagaan. Ya, maknanya kerajaan itu kerajaan yang sah. Tak ada orang mempertikaikan kerajaan itu kerajaan yang sah dari sudut undang-undang, dan Agong, yang di-Pertuan Agong menggunakan kuasa yang ada pada baginda. Hanya istilah pintu belakang itu adalah istilah yang mengatakan bahawa kerajaan itu telah dibentuk dan ditegakkan dengan kaedah yang hina dan yang tidak berakhlak, ya, kerana ianya bukan melalui pintu depan di mana ianya dipilih oleh rakyat untuk menduduki kedudukan sebagai kerajaan, tetapi setelah PH dilantik ataupun dipilih oleh rakyat sebagai kerajaan, apa yang telah berlaku ialah kerajaan PN ini, Perikatan Nasional, telah masuk melalui pintu belakang dengan berlakunya khianat. Ya, ada yang kata apa khianat PH tu roboh dengan sendiri, ya, kerana Tun Mahathir letak jawatan. Sebenarnya Tun Mahathir letak jawatan oleh kerana telah pun dikhianati, ya, oleh kerana dalam mesyuarat pada hari Ahad pagi, pihak Bersatu termasuk dengan geng Azmin telah mendesak Tun untuk bawa Bersatu keluar daripada PH. Maka khianat itu telah berlaku yang menyebabkan Tun letak jawatan, dan bila dah letak jawatan, PH tu dah tak cukup kerusi, ya, kerana telah ada yang bawa keluar MP yang bersama dengan Bersatu dan MP yang bersama dengan Azmin, ya. Letak jawatan sebagai Perdana Menteri di tengah penggal perkara biasa, ya. Zaman Tun
sendiri. Zaman Tengku Abdul Rahman pun almarhum, zaman Hussein On pun, ya, semua letak sebagai Perdana Menteri, tetapi oleh kerana pada ketika itu tak ada pengkhianatan, maka PM tu kekal dan mereka lantik PM yang baru. Tapi kita nak buat tu kita tak boleh, kerana PH telah dikhianati, bersatu dah keluar, ya. So kerajaan pintu belakang sah, tetapi ianya merupakan kerajaan yang tidak mendapat mandat daripada rakyat. Ia masuk melalui pintu belakang ataupun tebuk atap. Okey. Alright. Satu je soalan. Oriental Daily, no question. No.